Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Sihat-sihat ke? Hello, dengar tak suara cikgu? Oh, kejap. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara cikgu guys? Dengar internet cikgu macam okey walaupun hujan. Internet korang macam mana, okey? Boleh cikgu teruskan itulah hari ni hujan banyak dekat KL, naik air Banjir teruk KL siapa duduk KL ke, ada saudara mara duduk KL ke, banyak naik air, kesian dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita nak masuk bab ketiga. Okey, nanti lepas bab ketiga ni kita akan buat latihan banyak-banyak sebab kita sekarang ni belum buat latihan banyak sangat. Bab 1, bab 2 kita cuma buat latihan santai je. Nanti lepas bab 3 nanti, sebab bab 3 ni susah sikit. Lepas bab 3 kita akan buat latihan banyak lah. Bab 1, bab 2, bab 3. Sebab biasanya kalau exam pun sampai macam tu lah. Exam untuk bulanan pertama kan. Okey, okey lah. So, kita nak start So, bab ni namanya adalah nutrisi. Dalam bahasa Inggeris namanya nutrient. So, nutrisi ni dia bercerita mengenai kelas makanan. Okey, sebenarnya kelas makanan baru dikeluarkan. Kita ni sebenarnya masih lagi buku teks ni masih lagi kelas makanan lama. Kita bergantung pada buku teks lah. Jadi nak tak nak kita bergantung pada buku teks. Okey, so kat sini makanan bukan sahaja membekalkan tenaga. Itu dia ya. Jadi makanan ni bukan sahaja memberi tenaga, malah dia juga memberi nutrien. Untuk memelihara kesihatan kita. Makanan kita terbahagi kepada 7 kelas utama. Okey, kelas makanan yang pertama namanya adalah karbohidrat. Karbohidrat. Tak muat pula. Tak muat, besar sikit. Karbohidrat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua namanya adalah protein. Okey, yang ketiga namanya adalah lemak. Okey. Untuk pengetahuan awak, tiga ini yang membekalkan tenaga. Okey, yang lain tak bekalkan tenaga ya. Tiga ni yang bekalkan tenaga. Yang lain-lain tu cuma sebagai suplemen. Contohnya macam vitamin. Vitamin mungkin cantikkan kulit. Mineral ni macam air mineral tu lah. Dalamnya ada kalsium dan sebagainya. Kita ada pelawas. Pelawas ni sebenarnya dia adalah serat, fiber. Serat macam oat. Dan last one adalah air. So, kita ada 2, 4, 6, 7 kelas makanan. Jadi, kat sini kalau ikut kelas makanan, kita ada 7 kelas makanan. Okey. Jadi, kalau dia tanya tenaga hanya dibekalkan oleh 3 perkara ini saja yang membekalkan energi kepada kita. So, kalau cikgu tanya awak lah, dalam ketiga-tiga ini, karbohidrat, protein dan lemak, agak-agaknya lah manakah yang paling banyak memberi tenaga? Korang rasa mana satu yang paling banyak memberi tenaga? Pada pendapat korang mana satu? Protein tak? Protein tak? Karbohidrat tak? Lemak yang paling banyak. Sebab itu kalau makan lemak, kita kena buat kerja banyak. Kalau tak, lemak tu akan melekat di bawah kulit. Lemak tu sebenarnya memberi tenaga. Tapi kalau tenaga tak digunakan, dia akan melekat menjadi lemak lah. Macam tu ya.
Jadi kalau nak makan lemak, pastikan kita buat kerja banyak ataupun exercise. Sebab dia memberi tenaga yang banyak kepada kita. Okey, tapi kita jarang buat kerja, exercise pun malah, betul tak? Okay, yang pertama kita nak cerita mengenai karbohidrat. Okey, karbohidrat membekalkan tenaga yang banyak. Karbohidrat pun banyak, tapi sebenarnya paling banyak adalah lemak lah. Yang banyak kepada kita 3 jenis karbohidrat, iaitu kanji, glikogen dan juga selulosa. Ini namanya adalah karbohidrat. Okey, contoh makanan. Contoh makanan ni macam kentang. Macam nasi. Nasi tu kanji ya. Macam roti. Apa lagi? Gula. Gula glukosa. Dan juga madu. Dan sebagainya lagi lah. Jadi dalam gula tu sebenarnya ada glukosa. Glukosa tu karbohidrat lah. Macam selulosa juga. Okey. Seterusnya, kanji ialah makanan simpanan dalam tumbuhan. Jadi kita makan nasi tu tumbuhan. Glikogen simpanan dalam haiwan. Jadi kita makan haiwan tu ada juga karbohidrat dikenali sebagai glikogen. Dia macam lemak-lemak sikit. Selulus adalah pada dinding sel. Dinding sel. Macam kita makan sawi ke. Kita makan sawi seketul tu. Dinding sel tu ada selulosa. Okey. Itu antaranya. Okey, boleh salin. Boleh salin dan boleh tanya. Korang nak tanya apa? Boleh je. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Dah siap? Okey, karbohidrat dah settle . So, kanji tu untuk tumbuhan, glikogen untuk haiwan, selulosa tu untuk dinding sel. Okey. Sekarang ni kita nak teruskan yang berikutnya. Okey. Protein, kita nak pergi yang kedua pula . Protein diperlukan oleh badan kita sebenarnya untuk buat apa? Yang paling penting adalah untuk pertumbuhan dan membaiki sel-sel dan juga tisu-tisu badan. Jadi sebab itulah kita kena makan protein. Contohnya macam daging-daging ke, kacang-kacang ke, ubi-ubi ke, banyak protein. Jadi dia untuk repair tisu kita. Kenapa? Sebab dia akan menggantikan sel mati. Sel kita pun boleh mati. Kalau lama sangat sel kita mati tau. Mati ke, tergores ke, sel mati. Menggantikan sel yang mati. Okey. Mensintesiskan enzim. Okey, mensintesiskan ni nama lain dia adalah menghasilkan. Nama lain bagi sintesis ni kalau ikut hasil lah. Hasilkan. Namanya sintesis. Jadi kalau tak ingat, tulis sikit kat tepi tu, sintesis tu dia adalah menghasilkan. Jadi menghasilkan enzim, menghasilkan hormon dan menghasilkan antibodi. Menghasilkan antibodi. Boleh? Okey, seterusnya contoh. Contoh yang banyak protein seperti ayam. Apa lagi daging. Lagi telur. Kacang. Lagi mungkin ubi. Ubi kan dia banyak protein juga tau. Ikan.
dan lain-lain. Apa-apa yang kacang, banyak protein. Okey, jadi protein ni baguslah sebenarnya untuk repair tisu kita dan juga untuk menghasilkan enzim. Enzim ni sebenarnya adalah untuk tindak balas dalam badan kita. Enzim ni penting. Kalau tak ada enzim, tindak balas badan kita pun tak berapa nak stabil. Okey, sampai sini okey guys? Boleh? Nakib okey Nakib? Boleh? Nafi okey Nafis? Boleh? Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, kita nak masuk pula lemak ya. Lemak. Okey, lemak ni sebenarnya dia adalah memberi tenaga yang banyak juga. Sebenarnya dia juga memberi tenaga yang banyak, lemak. Jadi lemak ni seperti terbentuknya daripada glycerol. Nampak tak kat atas ni pun ada glycerol. Glycerol ni adalah sebahagian daripada lemak. Dan juga asid lemak. Jadi lemak ni terdiri daripada glycerol dan juga asid lemak. Okey, ini asas kepada lemak kita. Okey, lemak diperlukan untuk membekalkan tenaga yang banyak. Membekalkan tenaga yang banyak. Okey. Dan juga melindungi apa? Melindungi organ. Jadi jantung kita, hati kita, buah pinggan tu, tepi-tepinya tu ada lemak. Dia macam sponge lah. Kalau jatuh pun lemak tu akan protect diri kita. Pengangkutan bagi vitamin. Vitamin adik. Maksudnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin A. So nak senang, sebut je vitamin adik. Jadi vitamin adik ni suka lemak. Jadi korang tanda sikit, vitamin adik ni dia suka lemak. Tanda macam tu. Okey, dari satu lagi, vitamin B, C. Vitamin B dan C tu tak suka lemak. Vitamin B dan C suka air. Tapi vitamin adik suka lemak. Okey, boleh? Jadi korang tandalah sikit. Okey, penebat haba yang baik sebenarnya untuk mengawal suhu kita. Mengawal suhu badan kita. Suhu badan kita. Boleh? Itulah ceritanya. Okey, seterusnya. Kita nak masuk vitamin pula. Okey, vitamin pula ya. So, vitamin adalah diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Lupalah nak beri contoh sebelah tu ya. Kita beri contoh sikit. Sebelah ni tadi, untuk lemak seperti macam mentega. Minyak. Lepas tu mungkin krim dan sebagainya lah. Okey, untuk vitamin dia tak memberikan tenaga ya. Vitamin diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit. Sedikit saja diperlukan. Okey, untuk mengekalkan kesihatan. Jadi kita sihat tu kena ada vitamin sikit. Macam COVID sekarang ni kita banyak makan vitamin C dan sebagainya kan. Okey. Tengok ni kata vitamin larut air. Maksudnya vitamin yang suka air. Vitamin suka air, vitamin apa guys? Vitamin yang suka air adalah vitamin B, C. 2 je. Vitamin suka lemak. Ingat tadi vitamin suka lemak adalah vitamin adik. Macam tu. Senang. Suka air B, C.
Suka lemak adik. Okey, contoh. Contoh yang kita buat untuk vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayur, sayur-sayuran lah, susu, daging dan sebagainya. Sebab semua ni ada vitamin. Daging ada vitamin walaupun daging ada lemak. Daging tu special, ada lemak, ada vitamin, ada protein. Daging special sikit. Tapi kalau makan bahagian lemak tu banyak lemak lah. Okey, dah siap salin ke guys? Dah siap salin ke? Salin dulu. Boleh salin sekejap Tengok nak ada orang mengisah cikgu pula ni. Okey. Seterusnya kita tengok pelawas pula. Okey, pelawas ni kita perlukan sebab kita nak buang air senang. Kalau pelawas ada, kita sembelit nanti. Jadi korang kena banyak makan pelawas. Yang senang kalau korang nampak macam oat lah. Sebenarnya bukan oat, banyak lagi benda lain. Okey, jadi kat sini kita pelawas sangat penting. Apa yang pentingnya? Penting untuk merangsang namanya merangsang peristalsis. Peristalsis. Pernah dengar tak? Peristalsis. Pernah dengar tak? Zafran pernah dengar tak? Peristalsis. Siapa tak pernah dengar? Cuba komen sikit, tengok nak explain. Kalau semua dah pernah dengar, tak payah nak explain lah. Nakib pernah dengar tak Nakib? Nakib ke Nafis ke pernah dengar? Oh, tak pernah dengar ya? Tak pernah dengar juga? Okey, kita cerita sikit. Apa itu peristalsis? Okey, peristalsis seperti ini. Katakan kalau kita makan, Allah, tak cantik pula. Tak apalah. Orang kan? Kalau kita makan, okey, kita makan. So, makanan yang kita makan ni, korang ada paksa dia masuk tak dalam ni? Dalam esophagus ni. Dia turun sendiri ke ataupun korang paksa dia masuk? Korang telan dia masuk sendiri, betul tak? Jadi pergerakan ni namanya adalah peristalsis. Okey, faham? Okey, lagi. Contoh lagi pengadilan darah. Darah kita yang mengalir tu, korang paksa dia jalan tak darah tu? Tak. Dia berjalan sendiri. Ini pun pengaliran peristalsis. Okey, lagi. Kita punya usus. Usus besar dan usus kecil. Najis-najis yang bergerak tu, kita paksa dia bergerak tak? Tak. Dia bergerak sendiri. Jadi, ini pun namanya peristalsis. Okey, faham tak? Jadi, fiber tu adalah lebih kepada usus untuk menggerakkan najis secara peristalsis. Okay, Zafran. Dah boleh faham sekarang? Better sikit. Mimi okey, Mimi? Fazana okey tak? Danish? Okey. Ajmal. Umaira, okey. Dah boleh faham Itu namanya adalah peristalsis. Nanti korang biasalah dengan peristalsis nanti. Ajmal okey kan? Sampai form 5. So, mulai sekarang korang boleh gunalah peristalsis. Okey, lagi kat sini pelawas lagi kepentingannya. Jadi sebenarnya kalau tak makan pelawas pun kita boleh hidup. Cuma nak buang air susah sikit. Jadi pergerakan yang disebabkan oleh
Pengecutan. Pengecutan. Pengecutan dan pengendoran. Pengecutan dan pengendoran. Pengendoran apa? Pengendoran otot-otot di saluran pencernaan. Najis lah. Okey. Pencernaan. Seperti usus. Warna lain. Seperti usus. Dan juga tadi kalau ikut esophagus. Esophagus tu dekat leher kita tu. Yang kita telan tu. Yang namanya esophagus. Boleh? Okey. Esophagus. Alamak. Kita tak muat lah. Sini lah kot. Jangan gua alihkan sikit. Esophagus. Sebab ni pendek. Sini usus kecil. Usus kecil. Dan juga usus besar. Usus besar. Sebenarnya ada lagi saluran darah pun sama. Darah mengalir itu disebabkan oleh peristalsis dan sedikit tekanan. Okey lagi. Yang kedua, dia akan memudahkan pergerakan makanan. Pergerakan makanan. Pergerakan makanan. Okey. Yang seterusnya adalah mengelakkan sembelit. Sembelit. Dah. Mana yang salin dulu. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak masuk mineral pula. Mineral ni macam kita minum air mineral. Yang air mineral tu lah. Macam mana korang nak tahu kalau beli kat kedai, air mineral ke ataupun bukan air mineral? Okey, siapa boleh bagi tip kat cikgu? Kita ada beli air mineral kan? Macam mana korang nak tahu? Kalau Ajmal macam mana Ajmal? Betul tak dia air mineral? Kalau tanpa baca, tak baca pun dah tahu dah. Ni air mineral ni. Macam mana? Zafran tahu tak? Tengok sekali dah tahu dah. Ini air mineral ni. Tahu tak? Tak pernah tahu ya? Okey, kalau nak tahu dia punya botol mineral tu, dia punya penutupnya mestilah berwarna. Biasanya kalau mineral warna biru. Kalau warna putih tu biasanya air biasa. Air tapis lah. Sebab tu yang warna putih murah. 50 sen ke RM1. Tapi air mineral RM1.50. RM2. Faham tak? Jadi nampak yang warna biru tu mineral. Okey. Tapi badan kita tak boleh makan mineral banyak sangat. Kena makan mineral yang sesuai lah. Contohnya macam air zam-zam. Air zam-zam tu banyak mineral. Ya. Contoh. Okey, lupa nak bagi contoh pelawas ni guys. So, contoh pelawas kita macam buah tadi juga. Sama, buah-buahan. Okey, sayur. Biji-bijiran. Bijirin. Macam oat dan sebagainya. Okey, seterusnya kita nak masuk yang mineral tadi. So, mineral diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. So, tak perlu banyak-banyak. Untuk mengawal atau proses-proses badan. Untuk mengatur proses badan. Bagi mengekalkan kesihatan. Okey, contoh mineral seperti kalsium, natrium yang diperlukan oleh badan kita. Okey, zat besi, iodine, iodine yang sesuai lah. Okey, fosforus,
kalium. Okey, itu je yang penting. Okey, so contoh makan apa? Seperti garam. Garam tu sebenarnya bagus sebab garam tu mineral. Okey. Makanan laut. Makanan laut pun okey. Ikan-ikan udang ke. Susu pun ada sikit dan juga sayur-sayuran. Okey, boleh. Mereka ni banyak mineral tapi tak perlu banyak-banyak lah, sikit je. Jadi makan garam tu sebenarnya bagus juga. Tapi makan banyak yang tak bagus. Nanti tekanan darah tinggi lah pula. Yusof, betul Yusof, susu. Susu banyak mineral salah. Sebab tu kalau orang terlantar kat hospital, kalau tak nak makan, biasanya dia masukkan wire dan dimasukkan susu. Susu ni bagusnya dia ada mineral dan dia adalah sikit tenaga. Tenaga sikit dalam susu tu Okey, air bertindak sebagai pelarut. Jadi air ni memanglah kita minum. Satu hari kena minum banyak mana? Siapa tahu? 1.5 liter. Macam tu. Okey, sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan. Okey. Pengangkutan nutrien, oksigen ke dalam sel. Okey, sampai sini korang nak tanya apa-apa tak? Ada apa-apa yang tak jelas nak tanya? Okey tak sampai sini? Boleh salin, boleh salin. Bagi salin sikit. 30 saat, 30 saat. Okey dah. Boleh cikgu teruskan? Okay. Cikgu teruskan ya. Okey, next. Seterusnya. Okey, seterusnya. Kita nak buat ujian. Okey, sebelum tu kita recap sikit apa kita belajar tadi. So, kita ada kelas makanan iaitu 7 kelas makanan. Karbohidrat, protein dan lemak membekalkan tenaga. So, vitamin, mineral, pelawas dan air itu adalah pelengkap kita. Okey, tu secara mudahlah kita nak ingat. So, sekarang ni kita nak uji makanan kita. Macam mana kita tahu makanan kita ni ada karbohidrat ke, ada protein ke, kan ada glukosa ke, ada lemak ke, macam mana kita nak buat. Kita ada 4 jenis test untuk menentukan kehadiran keempat-empat ini. Okey. So, yang pertama kita nak buat ujian namanya ujian Aidin. Ujian Aidin ni korang akan gunakan dia sampailah Form 5. Ujian Aidin pun sebelum ni korang pernah belajar masa Form 1. Masa korang uji proses fotosintesis pada daun. Nak tengok kehadiran kanji. Ingat tak? Jadi korang akan guna ni ujian Aidin ni. Okey, seterusnya tengok mula-mula dia titiskan larutan iodin dalam ampaian kanji. Nak tengok kalau letak dalam kanji apa jadi. So, pemerhatian. Cikgu besarkan sikit ya guys. Supaya korang nampak nak salin. Okey, pemerhatian kita. So, larutan iodin bertukar warna dari perang kepada biru tua. Okey. So ingat, perang ke biru tua. Aidin mesti tukar perang ke biru tua. Perang tu warna asal. Biru tua tu selepas kalau ada kanji. Kalau tak ada kanji, warnanya kekal perang.
Dah salin. Okey, maka kesimpulan kita, sampel makanan ini, makanan ini mengandungi kanji sebab dia telah menukarkan warna perang ke warna biru tua. Okey, dah selesai ujian kanji kita. Boleh salin. Kalau korang sekolah nanti ada peluang, ada masa, korang akan masuk lab, kena buatlah ujian ni. Tapi memandangkan masa singkat macam tak cukup masa je guys. Okey, seterusnya kita nak menentukan kehadiran glukosa. Sebenarnya glukosa juga adik-beradik kanji sepatutnya. Tapi dia asingkan glukosa special sikit. Sebab kedua-dua ni adalah karbohidrat ya. Kedua ni karbohidrat. Jadi kanji guna iodine, glukosa diguna benedict. Jadi digunakan benedict. Okey. Digunakan benedict. Benedict ni adalah untuk glukosa. So, pemerhatian kita apa yang kita perhatikan bila kita panaskan larutan glukosa bersama dengan larutan benedict. Dalam ni dicampur ni. Benedict dan glukosa dicampurkan, dipanaskan. So, pemerhatian kita adalah larutan benedict. Dia tukar warna juga. Okey, bertukar warna dari, ni warnanya lain sikit. Bertukar warna dari biru, ni biru pula ya, kepada merah bata. Kepada merah bata. Ni special sikit. So, ini biru ke merah bata untuk benedict. Untuk benedict, biru ke merah bata. So, korang ingat ingat biru ya. Biru ke merah bata. Okey. Cuba teruskan lagi. So, apakah kesimpulan ni? Kalau dia bertukar, maksudnya dalamnya ada glukosa. Jadi, kita boleh kata sampel ini, makanan ini mengandungi glukosa. Mengandungi glukosa. Okey, salin. Korang nak tanya pun boleh tanya. Boleh tanya cikgu nak tanya apa-apa. Boleh je. Okey, seterusnya kita nak masuk pula ujian Milon. Ujian Milon ni untuk mengesan protein. Milon ni untuk protein. Okey. So, Milon ni macam mana nak tahu? Okey, senang je. So, mula-mula kita ambil pemerhatian kita, tengok ujian Milon ni macam ujian benedict tadi. Dia titiskan dulu, lepas tu dipanaskan. Okey, digunakan ampaian bulbumin. Albumin ni maksudnya dalam ni ada protein ni. Ni protein. Nak tengok warnanya berubah tak? Jadi apa yang albumin tu adalah protein. So, dia pakai region Milon. So, apa yang berlaku adalah pemerhatian. So, kita terus buat mendakan merah terbentuk. Yang ini dia tak bertukar-tukar ya. Sebab dia warna jernih.
Okey, warna merah terbentuk. Ini senang je guys. Korang tengok million M, korang tengok M, merah. Jadi million merah. Okey, apakah kesimpulannya? Maka sampel ini mengandungi protein. Mengandungi protein. Cuba komen nak tanya apa tak? Sampai sini okey? Boleh salin, boleh salin. Boleh salin. Okey, no problem. Okey, dah. So, teruskan lagi ya. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok yang D pula ya, D. Okey, D. Ujian alkohol emulsi untuk lemak pemerhatian. Emulsi ni adalah lemak. Jadi untuk test lemak diguna macam ni. Titis je. Mula-mula titiskan minyak. Yang ni titikan altanol dengan minyak masak. So tengok apa jadi. So apa yang berlaku kat sini, kita perhatikan ujian alkohol emulsi untuk lemak. So emulsi tu maksudnya dia akan memecahkan lemak. Jadi lemak tu dipecahkan oleh alkohol. Dipecahkan namanya emulsi. Jadi titisan-titisan kecil. So namanya lah emulsi. Emulsi ni apa? Pecahan kecil-kecil minyak tu. Sebab minyak tak boleh campur dengan air. Jadi kita kata emulsi putih terbentuk. Jadi emulsi itu adalah pecahan lemak. Jadi kesimpulannya, sampel makanan ini mengandungi lemak. Tada! Macam tu. Okey, dah. Salin. Kita sikit lagi nak habis. Okey, boleh cikgu move ya. Okey, kita nak masuk yang terakhir cikgu target hari ni sampai sini je. Dah banyak ni, lepas ni kita ulang kaji sikit. Okey, kalau ikut piramid makanan ni, piramid yang agak lama. Mungkin 2-3 tahun lagi dia akan update yang baru lah. Sebab kita dah keluar yang baru sekarang ni. Yang baru sikit piramid susunan ni. Okey, di mana kalau ikut yang baru, buah ni kat bawah, biji ni kat atas. Itu je yang baru. Tapi untuk format buku teks ni, dia pakai ni. Jadi korang kena pakai inilah. Kena pakai ni, piramid ni. Okey, seterusnya adalah kepentingan gizi seimbang. So, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan.
Okey, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Kuantiti yang betul. Macam tu. Contohnya, kita kena ambil semua ini tapi dalam kuantiti yang betul. Tak boleh ambil semua atas ni banyak pula. Jadi yang paling atas ni paling sedikit. Yang paling bawah tu paling banyak. Cara macam tu. Okey, kita start paling atas ya. Paling atas yang paling sedikit yang kita perlu makan adalah yang itu apa tu? Ada lemak, minyak. Lemak, minyak, gula dan juga garam. Okey. Dan juga garam. Jadi kat sini cikgu kategorikan dia sebagai lemak lah. Jadi lemak duduk kat atas. Lemak kalau ikut dua ni aja. Gula dengan garam ditumpang juga dekat atas tu. Okey. Seterusnya, nombor 2. Yang paling banyak, yang paling sikit nak makan adalah susu dan produk ternusu. Kat sini kita kata susu dan produk ternusu. Apa-apa produk ternusu lah, susu segar ke apa ke, kat sini. So dalam susu tu kalau ikut ada vitamin, ada mineral dan juga ada protein. Jadi cikgu kelaskan dia sebagai vitamin, mineral, protein. Okey, yang seterusnya nombor 3. Kalau ikut terbalik ni kat sini adalah ikan. Kita ada ayam. Kita ada daging. Dan kita ada kacang. Dan kacang. Ini semua kita boleh kategorikan sebagai protein. Kira kumpulan protein. Kat sini. Kat sebelah sini tau. Sebelah sini. Tapi tak nampak ikan pun. Mana ikannya? Dekat atas ni. Dekat atas ni. Dekat atas ya. Dekat atas ni. Tak perasan pula. Okey, nombor 3. Aras yang ketiga adalah ni nampak sayur-sayur banyak tu. So, ini kita boleh beritahu bahawa buah-buah, sayur-sayur. Buah-buah, sayur-sayur. Ini kategori sebagai pelawas. Sebagai pelawas. So, yang paling bawah adalah makanan ruji kita seperti nasi, roti, apa lagi? Ubi-ubi ataupun bijirin, ubi. Okey, ini dikenali sebagai karbohidrat. 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 Okey. Jadi ini kat sini lah. Jadi makanan paling banyak ini. Tapi yang terbaru sayur-sayuran paling banyak. Cikgu tengok yang terbaru sayuran terbanyak. Tak apalah. Untuk ini korang follow lah buku teks ya. Kita follow lah buku teks. Salin. Siapa nak salin dulu. Boleh salin, no problem.
Okey dah, boleh guys? Sampai sini okey? Ada masalah tak? Boleh?